Adakah anda penggemar makanan laut? Jika anda menyukainya, sudah pasti pelbagai menu kerang-kerangan menjadi pilihan utama untuk dinikmati. Saya bangkit, kena semangat untuk mencari rezeki bila saya tengok anak-anak. Kalau kata saya tak kuat, macam mana saya nak cari nafkah untuk anak-anak? Kalau saya tak cari, macam mana anak-anak? Saya kena kuat. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera hendaknya. Dan walaupun dalam keadaan hari ini yang kita sentiasa berhadapan dan terpaksa berlawan dengan virus COVID-19 ini, kami harapkan kita dapat melaksanakan aktiviti kehidupan harian kita seperti biasa hendaknya, insya-Allah. Dan dalam hari ini kesibukan kita, tarikh hari ini cukup istimewa. Tarikh yang ramai sebenarnya dalam kalangan anda di luar sana yang membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Dan bagi anda yang menyambut sambutan hari kelahiran hari ini ataupun ulang tahun perkahwinan maupun ulang tahun pertunangan dan sebagainya, tahniah kami ucapkan. 22 hari bulan 2 tahun 2022. Dan kami juga suka nak kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, kalau nak boleh dikongsikan bersama-sama jumlah kes positif COVID-19 yang telah pun dilaporkan sehingga pagi tadi untuk tarikh 21 hari bulan 2 2022 sebanyak 25,099 kes positif yang dilaporkan. Malahan mengikut pembacaan di dada-dada akhbar juga ada di beberapa kawasan di sekitar semenanjung Malaysia yang juga dikategorikan sebagai zon merah yang mana banyak kes-kes positif yang dilaporkan, tetapi buat masa ini tidak ada perancangan untuk pelaksanaan PKP. Jangan risau. Yang paling penting kita kena jaga diri kita. Dan dalam masa yang sama ini juga saban hari kami di Wanita Hari ini seringkali mengingatkan diri kami di sini dan juga anda penonton-penonton Wanita Hari ini, selain daripada kita digalakkan untuk melengkapkan vaksinasi kita, selain mengambil vaksinasi dan juga dos penggalak, apa kata sama-sama kita galakkan untuk anak-anak kita ini mengambil vaksinasi. Jadi ibu bapa tanggungjawab kita untuk memastikan anak-anak kita ini mengambil vaksinasi. Ini kerana kalaulah anak-anak ini tidak divaksinasi, mereka mempunyai pelbagai implikasi ataupun komplikasi serius akibat jangkitan COVID-19 dalam kanak-kanak, iaitu MIS-C, yang mana mereka boleh demam melebihi 4 hari, boleh mendapat sakit mata, bibir merah dan juga merekah, kelenjar membengkak dan sakit leher, ruam dan juga sindrom kejutan yang mana memerlukan veno-arterial pengoksigenan membran extemporium. Inilah dia, kalau anda ibu bapa kan, sama-samalah kita ni kadang-kadang kita nak bawa anak kita berjalan, nak bawa anak kita keluar dan sebagainya, nak hidup seperti biasa. Apa kata kalau boleh kita bawa anak kita ini untuk mengambil vaksinasi COVID-19 mereka. Okey, bercakap tentang tarikh hari ini, tanggal 22 hari bulan 2 tahun 2022 ini, dan mungkin bagi anda yang mengikuti siaran Wanita Hari ini pada hari ini, mengingati tentang kehebatan insan hebat ini yang cukup terkenal, merupakan insan istimewa dalam industri seni tanah air. Hari ini juga tanggal 22 hari bulan 2 tahun 1992 genap 30 tahun pemergian Allahyarham Sudirman. Dan kalau anda lihat di media sosial pagi tadi, sempat juga saya berkesempatan di Instagram Pak Nil yang juga turut berkongsikan tentang pemergian 30 tahun Allahyarham Sudirman ini. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat beliau. Baiklah para penonton sekalian, walaupun 30 tahun pemergian beliau, hasil-hasil
seninya, lagu-lagunya masih lagi digemari sehingga kini. Dan hari ini selain daripada topik yang kami nak bawakan kepada anda di Wanita Hari ini tentang inspirasi menu berasaskan cengkerang seperti yang terdapat di hadapan saya ketika ini, kita akan bersama dengan Farin Ahmad yang mana Farin akan berkongsi kepada anda. Kadang-kadang dalam sesuatu perkara yang berlaku, apatah lagi kes-kes yang dibincangkan ataupun yang sedang dibicarakan di mahkamah, apakah hak kita, sejauh manakah, bagaimana kita boleh memberi sebarang komen dan sebagainya tentang kes-kes sebegini. Farin akan bersama dengan anda untuk kita kongsikan perbincangan mengenai court committal. Silakan Farin. Baik, sebelum kita bersama dengan menu cengkerang kita pada hari ini, tapi seberingkas seperti mana yang Fiza telah jelaskan kepada kita semua, hari ini kita ingin berkongsi sedikit supaya masyarakat lebih cakna mengenai undang-undang. Dan pada hari ini kita cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan seorang aktivis masyarakat yang berpengalaman telah disaman oleh beberapa saman oleh pihak defendant dan memenangi juga beberapa kes yang dibawa ke mahkamah. Baik. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan berkongsi dengan kita mengenai pengalaman mereka dan juga kalau kita nak fahamkan apakah itu court committal. Dan sebentar saja lagi melalui panggilan video kita akan bersama dengan Puan Mona Din dan juga peguam beliau Saudara Muhammad Akmal Arif Samsul Kahar dari Tuan Akmal Samsul Kahar & Co untuk kita memahami apakah itu court committal. Kerana ada kalanya kita sebagai masyarakat, apabila kita tidak cakna, bukan sahaja kita tidak faham akan pembelaan terhadap diri kita, tetapi mungkin juga sebagai seorang individu yang disabitkan juga kita telah melanggar akan undang-undang dan tanggungjawab. Baik, dan kalau kita nak berkongsi juga, mungkin bagi anda yang telah tahu kisah yang pernah tular mengenai aktivis masyarakat iaitu Puan Mona Din, ini adalah antaranya adalah mengenai kes adik Bella. Dan hari ini seperti mana yang saya katakan tadi, apa yang kita akan bincangkan adalah mengenai apakah itu court committal dan bentuk hukumannya, dan selain daripada itu juga pengalaman daripada Puan Mona sendiri. Dan sedikit sebanyak kita ingin memberi informasi bermanfaat dan penjelasan untuk anda, kepada anda. Baik, kita terus saja bersama dengan Puan Mona Din dan Cik Muhammad Akmal yang telah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Farin. Ya, alhamdulillah nampak sihat dan nak berkongsikan dengan kita apa yang saya dah terangkan panjang lebar juga kepada para penonton. Okey, mungkin saya nak tanyakan kepada Puan Mona terlebih dahululah tentang dikatakan tentang court committal ini yang dikatakan ada berkaitan dengan kes adik Bella tempoh hari, dan mungkin boleh kongsikan sedikit Puan Mona. Assalamualaikum semua penonton Wanita Hari ini. Thank you Farin. Saya sebenarnya semalam baru menghadiri mahkamah, sesi mahkamah, tapi semalam adalah sesi untuk mendapat keputusan di atas pertuduhan yang telah dikenakan kepada saya dan seorang lagi ahli tim Justice for Bella, iaitu court committal ataupun menghina mahkamah. So alhamdulillah, kes ni sebenarnya bukan berkaitan direct dengan adik Bella, tetapi kes ini adalah di antara berkaitan dengan orang kena tuduh di dalam kes adik Bella, orang yang dituduh mengabaikan dan juga mendera adik Bella. So seperti mana ramai orang tahu, saya rasa mungkin hampir kesemualah mengetahui yang saya adalah antara orang-orang yang telah mengenengahkan kes penderaan adik Bella ini secara sangat agresif dan sangat aktif secara meluas di muka buku di Facebook saya kan. Dan antara posting-posting yang saya buat tu, salah satunya telah menyebabkan saya disaman oleh pihak OKT dengan pertuduhan menghina mahkamah ataupun court committal. Alhamdulillah, setelah saya rasa telah menghadiri mahkamah sebanyak 3 kali, semalam pihak Yang Arif Hakim telah memutuskan
bahawa segala pertuduhan mereka telah pun ditolak dan pembelaan dari pihak saya melalui Tuan Akmal telah diterima dan saya dan seorang lagi ahli iaitu ahli tim Justice for Bella iaitu saudara Alif Ahmad telah pun dibebaskan daripada pertuduhan court committal. So macam Farin kata ini juga adalah satu perkara baru kepada saya lah kan. Dan ramai orang bertanya dalam FB saya apa court committal tu, bukan sesuatu yang common yang kita dengar. So alhamdulillah bila ada sesi ni daripada wanita hari saya dah harap orang akan dapat more informasi termasuk saya sendiri dan lebih memahami. Baik, untuk itu penjelasan lebih lanjut apa kata kita tanyakan pula kepada Tuan Muhammad Akmal tentang apakah itu court committal dan juga memahamkan kita tentang bentuk-bentuk hukumannya. Tapi kalau kita tengok dalam kes ni Puan Monadin telah pun terlepas. Jadi Tuan Akmal silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Saya rasa terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput saya untuk bercakap tentang kes Puan Monadin ni. Rasa satu Malaysia nak tahu. Kan? Satu Malaysia nak tahu apa maksud court committal dan sebagainya. I think saya akan cuba simplifikan dengan sangat mudah untuk difahami oleh untuk rakyat Malaysia. Okay, now. Berkenaan tentang kes Justice for Bella ni, apakah itu court committal? Tapi kita kena faham dulu apakah itu order of committal. Order of committal ni adalah satu perintah pengkomitan untuk mereka yang melakukan contempt of court. Now, first kita kena tahu apa itu contempt of court. Betul kan? Okey, contempt of court ni adalah penghinaan terhadap mahkamah. Terdapat pelbagai kes yang kita boleh bercakap menjurus tentang terhadap perintah mahkamah ni, penghinaan mahkamah. Yang pertama, gagal melakukan perintah mahkamah. Right? Maksudnya apabila mahkamah mengeluarkan perintah, kita tak ikut perintah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengeluarkan perkataan ataupun perbuatan yang mengganggu prosiding mahkamah. So maksudnya sekarang ni dalam kes, bila kita tahu tentang committal dan sebagainya, courts have categorized this contempt ni ada dua kategori, civil dan criminal. So saya suka nak memetik daripada Hakim Abdul Malik Ishak dalam kes Asia Pacific Tanker Private Limited yang mengatakan Hakim mengatakan bahawasanya contempt of court ni ada dua kategori. Kalau kata kriminal ni dia kata perkataan ataupun perbuatan yang mengganggu administration of justice. Civil pula adalah disobedience of court order or other process of the court. Tapi dalam kita nak memahamkan court committal ni adalah dia tak ada spesifik formula tau apa yang akan fall within the ambit of definition dekat dalam mahkamah. Sebab kita hanya rely kepada precedent case yang serve kita sebagai guidance. So, court committal untuk saya terangkan sikit lagi dari dua. Silakan. Penjara dan denda ataupun penjara ataupun denda. Faham? Yes, that is actually yang saya boleh terangkan lah. Baik, dan kalau kita lihat sebenarnya bukan saya mengingini mahkamah tapi skopnya juga agak luas dan bergantung kepada apa kes-kes lalu yang boleh dirujuk. Betul Tuan Akmal? Betul. Baik. Okey, kepada Puan Mona sendirilah mungkin susulan daripada perbicaraan semalam, bagaimanakah susulan untuk di masa akan datang ini? Apakah mungkin perkembangan tentang kes yang berlangsung ini? Sedikit saya nak sentuh balik kes semalam. Saya dituduh sebenarnya mengganggu perbicaraan mahkamah lah ataupun selalu orang guna bahasa simpelnya menghina mahkamah lah. Di atas satu posting saya sebenarnya berkenaan dengan kes tuntutan 5 anak angkat oleh OKT. So ini bukan tuntutan kat atas kes Bella tapi OKT mempunyai anak-anak angkat yang lain selain Bella. OKT dikatakan mempunyai 7 orang anak angkat seorang telah melebihi umur 18 tahun dan yang lainnya di bawah umur 18 tahun. So apabila Bella didapati tercedera, kesemua anak-anak angkat hanya di bawah umur lah diambil oleh JKM untuk pemeliharaan untuk keselamatan mereka sehinggalah segala proses perbicaraan selesai. So apabila 5 anak angkat bawah umur ni dijaga oleh JKM, so OKT Bella telah menuntut kembali kelima-lima anak angkat ini sebaik saja kes Bella ini sedang di dalam siasatan masa tu Jadi saya tulis posting di FB yang mengatakan saya punya public opinion lah kan, mengatakan saya rasanya lebih baik
kalau kita tunggu perbicaraan selesai, hukuman dijatuhkan dan sebagainya. Itu adalah satu komentar peribadi saya dan diskusi umum dengan rakan-rakan kan, sebab kes ini telah pun menjadi public interest kan Farid, betul kan seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita tidak dapat menghadkan ataupun menegah rakyat daripada berbincang asalkan kita tidak mengulas dengan fakta-fakta yang tidak betul dan sebagainya kan, atau membuat fitnah. Jadi dalam kes saya semalam, saya telah pun dibebaskan. Saya rasa alasan dia mungkin Tok Akmal boleh berikanlah lebih kurangnya macam itu adalah satu diskusi umum. Saya tidak mengganggu pengurusan perbicaraan mahkamah kan. Baik. So itu antaranya lah. Ini bermakna Puan Mona pada peringkat awal Puan Mona didakwalah mengganggu proses tersebut oleh pihak defendant. Okey, mungkin saya ringkas juga Tuan Akmal boleh jelaskan bagaimana Puan Mona memenangi kes ini dan juga bagaimana adakah mungkin sebarang hak untuk pihak Puan Mona menyaman semula. Okey, secara ringkasnya Tuan Akmal silakan. Baik. Bila kita bercakap tentang dalam terma undang-undang ni berkenaan tentang nak saman balik dan sebagainya, kita kena faham ada satu terma undang-undang diberi nama sebagai res judicata. Res judicata ni secara ringkasnya perkara yang diputuskan oleh mahkamah may not be pursued further by the same parties. Sekiranya ia pada perkara yang sama. Tapi untuk contempt of court ni dia tiada ganti rugi boleh dituntut. Namun apa yang saya boleh sampaikan kepada masyarakat Malaysia yang mana boleh menyaman individu ataupun pihak-pihak tertentu sekiranya merujuk kepada course of action yang berbeza saja yang telah diputuskan. Baik. Jadi Tuan Akmal, sebenarnya sebaik-baiknya kita berpesan kepada masyarakat kalau boleh nak buat sebarang komen dan sebagainya, kalau ada sedikit ilmu undang-undang itu lebih baik. Setuju Tuan Akmal? Saya setuju Tuan, sebab saya nak tambah sikit Tuan. Kalau kita contoh, saya nak ambil kesempatan ni kepada untuk nak orang kata memberi sedikit orang kata peringatan kepada rakyat Malaysia. Silakan. Kita memang betul kita mempunyai freedom of speech di dalam Malaysia yang dituntutkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu kita kena faham bahawasanya kita ni bertanggungjawab bukan sahaja kepada masyarakat tetapi kepada diri kita dan keluarga kita supaya ianya tidak akan boleh menjejaskan dengan lebih teruk lagi, sebab kebanyakannya rakyat Malaysia dia masih lagi tak faham tentang kesan daripada kata-kata beliau yang boleh mengakibatkan daripada yang kepada kesan yang lebih buruk secara kasarnya. Lebih meresahkan kita dari sudut undang-undang juga penggunaan platform digital sebenarnya Tuan Akmal. Ya, betul tuan. Baik, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Mona Din dan juga Tuan Muhammad Akmal Arif kerana berkongsikan dengan kita mengenai isu court committal ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita berehat ni, hari ni menu kita menu cengkerang Fiza. Menu cengkerang apa lagi ada kat luar tu? Jom kita tengok. Okey, itu dia tadi perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh Farin Ahmad dan suka juga kita ketahui apa yang perlu kita tahu ataupun apa yang tak boleh kita lakukan walaupun kita sering kali bercakap tentang freedom of speech ini kan. Okey, ini kami nak kongsikan kepada anda tentang topik wanita hari ini yang sentiasa dinantikan setiap hari Selasa. Hari ini istimewa khusus buat anda penggemar-penggemar makanan laut, khususnya makanan-makanan laut yang berasaskan cengkerang. Di hadapan saya ni ada pelbagai menu-menu istimewa yang mungkin salah satunya merupakan makanan kegemaran anda. Kita ada ketam, kita ada udang kara, kita ada udang galah, kita ada kepah, kita ada tiram, kita ada kerang, kita ada macam-macam di hadapan ini dengan pelbagai variasi menunya yang istimewa. Banyak perkongsian hari ini kami nak kongsikan kepada anda seperti biasa. Ada kenangan, ada inspirasi, ada tips-tips tertentu yang nak anda kongsikan. Kongsikan di media sosial kami di Instagram dan juga Facebook Wanita Hari Ini. Kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah pun kami janjikan sebentar tadi, kami nak kongsikan kepada anda antara menu-menu istimewa berasaskan cengkerang ini. Bersama dengan saya ketika ini, kita bersama dengan Puan Azah Abdul Aziz. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam.
Khabar baik. Alhamdulillah. Pakai face mask kan tak dengar sangat. Kita cakap kompak itulah. betul tak? Okey. Dan hari ini antara menu yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Menu yang pertama ini kita nak kongsikan menu creamy mussel Uncle Spices daripada Uncle Crab Shah Alam. Okey, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat masakan kita ni? Butter, tepung gandum, susu. Ni bahan utama dia lah. Sos Uncle Spice dari kedai kami lah. Okey. Lepas tu masa. Okey. Kita sambil-sambil cakap, kita boleh sambil-sambil buat dan tunjukkan kepada penonton kita. Ini antara bahan-bahan asas yang mudah yang ada dekat rumah kan. Okey, kalau kita cakap tentang masa ni, ada setengah orang kalau cakap tentang makanan-makanan berasaskan cengkerang ni, ada orang suka makan masa, ada orang dia tak suka. Kadang-kadang silakan. Boleh tukar dengan lala. Boleh tukar dengan lala. Kadang-kadang ada orang suka makan yang saya tak tahulah nama dia apa. Kadang-kadang saya bagi kepah, kadang-kadang yang dia macam halu-halu sikit, lembut, dia warna putih tu puan. Lala pun. Ada orang panggil anak dara kan, ada macam-macam kan. Okey, kalau kita nak cakap tentang makanan laut ni, semalam sahabat saya dia cakap dengan saya, dia kata kakak esok bila nak buat demo masakan tu, saya dah baca, dia kata rupa-rupanya makanan laut yang bercengkerang ni kadang-kadang ada banyak toksin dan sebagainya. Kalau tak cuci dengan betul, kalau kita tak buat betul-betul kan. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa bahan masakan kita ini dari segi cuciannya bersih, dari segi kulitnya dimasak ataupun bagaimana? Biasa saya celur dululah. Bila kita celur ataupun sebelum kita celur tu kita rendam dengan air garam. Okey. Lepas tu kita celurlah sekejap. Sebab tak boleh celur lama. Kalau celur lama dia jatuh isi ni. Okey, maksudnya sebelum kita nak masak, kita rendam dengan air garam, kemudian kita celur. Itu yang saya suka juga nak tahu sebab ramai juga kan dalam kalangan penonton kita ni kadang-kadang bila kita dah rendam ni, dia akan jadi liat pasir kan? Keluar pasir. Ataupun kadang-kadang kita masak lama, dia mungkin jadi liat dan sebagainya. Betul. Macam mana kita nak tahu berapa tempoh waktu yang sesuai sebenarnya untuk kita masak supaya dia tak overcook, supaya dia tak liat? Biasa kalau saya celur pun saya celur dalam 2 minit macam tu je. Tapi pastikan air tu mendidih dahulu. Okey. Alright. Okey, sekarang nak masukkan apa? Sos Uncle Spice lah. Okey. Kita masukkan sos. Ini bahan-bahan yang mudah untuk sebenarnya kita boleh lakukan sendiri di rumah. Menggunakan apa sahaja bahan-bahan asas yang kita boleh ada. Kalau tak suka masa, kita boleh gantikan dengan lala. Kalau katalah tak suka lala, bolehkah kita gantikan dengan kerang? Boleh. Boleh juga? Boleh. Prosesnya sama? Sama. Kita mesti kena rebus dahulu? Celur. Celur dahulu? Kalau rebus lama sangat. Okey. Celur air panas. Kita didihkan air panas dulu, kita celur sekejap je. Dalam 2 minit, angkat. Okey, kalau kita lihat ni dah pun mendidih, dah bolehkah kita masukkan masa kita? Boleh. Kita masukkan begitu saja ya? Sebab kita dah celur, jadi dia dah masak ya Puan? Dah masak. Okey. Sambil kita nak biarkan mussel kita ni siap masak creamy mussel ni kan. Memang sedap betul kalau kita tengok makan dengan roti dan sebagainya. Apa lagi antara menu-menu yang popular di Uncle Crab? Kita orang banyak menjual pakai ketam nipah kan. Jadi antara yang famousnya yang ni lah. Ketam Uncle Spice. Ketam Uncle Spice. Ini kita panggil apa ni? Ini lala kam hyong. Lala kam hyong. Dan ini hasil daripada mussel creamy Uncle Spices. Ini kalau makan dengan mantau Puan ni memang sedap. Saya dah pakai glove ni. Pakai glove ni maksudnya bolehlah kita makan kan. Okey Puan, kalau penonton-penonton teringin nak menikmati hidangan-hidangan cengkerang-cengkerang ni, bagaimana cara ataupun media sosial yang boleh mereka lihat apa antara menu lain yang terdapat di sini? Menu lain Instagramnya? Boleh tengok kat Instagram kami. unclecrab.sa. Itu untuk Shah Alam punya kedai. Okey. Lepas tu Uncle Crab Kota Damansara, Uncle Crab KD lah. Okey, baiklah. Itu seperti yang dikongsikan. Dan kami nak kongsikan juga kepada anda penonton-penonton. Sebelum kita nak kongsikan antara menu-menu lain, dalam laporan ini kami nak kongsikan apakah sebenarnya yang perlu kita tahu sebelum kita nak makan makanan laut ni. Apatah lagi makanan laut yang berasaskan cengkerang ini. Kita saksikan laporan ini. Adakah anda penggemar makanan laut? Jika anda menyukainya, sudah pasti pelbagai menu kerang-kerangan menjadi pilihan utama untuk dinikmati. Terdapat pelbagai jenis makanan laut yang memiliki cengkerang. Antara yang popular ialah tiram, kupang, kepah, kerang, lala, siput sedut dan banyak lagi.
Bagi mereka yang menggemarinya, kesegaran setiap gigitan pasti memberi rasa dan keenakan yang tersendiri. Walaupun ianya merupakan antara makanan laut yang menjadi pilihan ramai, namun para penggemar perlu sentiasa berhati-hati sebelum menikmatinya kerana kerangan merupakan antara makanan yang dikatakan boleh menjadi punca keracunan disebabkan oleh pencemaran virus dan juga bakteria berbahaya dari air yang tersimpan di dalamnya. Justru perlu diingatkan sebelum memasak hidangan ini, pastikan anda membersihkannya dengan betul bagi mengelakkan sebarang risiko keracunan berlaku. Bagi peminat-peminat makanan laut, peminat-peminat menu cengkerang, rugi tak bersama dengan kita di Wanita hari ini. Kita terus saja ke menu kita yang seterusnya. Saya tengok makanan menu cengkerang di hadapan saya ini tak sampai dah tak terkata dah sebenarnya. Tapi apa-apa pun kini kita bersama dengan Puan Suwarin Jinda. Atau lebih mesra dengan panggilan Kak K. Ya. Okey, Kak K. Hari ini kabarnya kita nak buat ini ni. Udang galah masak asam kan Ya, masak asam Jawa. Masak asam Jawa. Jadi terangkan kepada kita bagaimana agaknya kita nak buat menu ni. Menu ni kita bahan-bahan dia asas kita ada air asam Jawa. Kita ada gula gabung atau nisai. Alamak, ini kalau nisai orang untuk kita buat somtam ke apa? Macam ni okey, kita Thailandnya. Kita ada bawang merah. okey, Kita ada sos ikan. sos ikan. Ya. Lepas tu kita ada apa ni? Bawang goreng. Bawang merah goreng. Aha. Ikat tumis dulu. Tumis bawang merah dengan bawang putih sikit. Ya. Tengok kalau kita berbual dengan Kak K ni kira dengan kecek Kelantan ni. Memang pasal kerana kefirnya di Kelantan. Okey. Nanti kita nak tengok juga menu-menu lain. Okey. Tapi sekarang ni maknanya kita nak buat kuah asam Jawa dia itulah. Tapi sebelum itu mungkin kita nak terangkan kepada penonton maknanya udang ini. Ni udang jenis apa ni Kak? Kalau Udang kita galah. Udang galah ni kita dah goreng terlebih dahulu. Ya, goreng dengan tepung. Kita goreng dulu dengan tepung. Ya. Okey. Dan kemudian nanti kita akan siramkan dengan kuah asam ni. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau penonton-penonton tengah melihat apa nanti kita kongsikan yang ada dalam kuali tu. Okey, seterusnya kita masukkan apa? Asam Jawa. Asam Jawa. Paste dia. Okey, baik. Tumis dia. Maknanya kalau saya tengok bawang tu rasa macam dia dah naik bau dia dah, bau asam Jawa Ya, betul. Okey. Baik, sambil-sambil tu juga saya tertarik sebenarnya ni Kak K, kalau orang tanya ni jarang-jarang tengok ni, ini mana nak dapat ni gula ni? Biasa dari Thailand lah. Okey. Selalu kalau nak kita panggil apa gula ni? Nixel. Okey, Thailand Nixel. Nixel. Okey. Nixel juga. Siapa nak buat dia kena cari Nixel. Nixel somtam. Untuk kita buat somtam. Okey, baik. Kita masuk Nixel. Okey. Baik, kita dah tahu bahan-bahannya untuk buat kuah asam tu, tapi sambil-sambil tu juga kita nak menyiapkan kuah asam tu, kita nak tengok juga. Ini yang buat saya teruja daripada awal tadi sebenarnya. Tengoklah kita ada berbagai menu di hadapan kita. Okey, mungkin Kak K sambil-sambil memasak tu boleh kongsi dengan saya. Apa ini? Yang ni set mukbang, ada menu dekat kedai akak juga. Okey. Lepas tu set mukbang ni kita makan dengan somtam. Set dia sekali. Okey. Lepas tu ada lobster telur masing. Ni, ini menu dari kedai ni juga. lobster telur masin. Ya, soto es ni kan. Ui, ini besar betul udang galang. Macam ni kira nampak macam sekilo tak? Lebih kurang? Dekat sekilo dekat. Dalam sekilo Ya, betul. Okey, dan kemudian tu, ini apa pula ni? Kita ada udang galah bakar cheese. Ni kita ada cheese, jangan bakar biasa. Okey, udang galah bakar cheese tapi dia makan dengan sos hijau. Okey, ni masam-masam pedas kan? Ya, masam pedas. Ini pasal kira macam Siam je style lah kan. Kalau Mak Saleh dia cheese ni dia makan saja. Okey, tapi yang kita nak tengok nak kongsikan juga ini menara tiram ni merupakan yang saya dipahamkan Kak K bahawa ini antara menu terbaru di Sejinda Cafe Ya, betul. Okey. Jadi mungkin yang ini ni kalau orang tengok macam mana cara makan dia. Cara makan dia dekat. Okey, saya dah siap dah pula. Dekat Thailand Okey. kita ada set dia, kita ada paste tom yum. Maknanya cara makan dia kita ambil macam ni. Dia ambil paste tom yum. Masuk paste tom yum sikit. Okey. Okey. Oh, ni cara makan tiram di sana. Okey. Kemudian lepas tu kita ada sos hijau. Yang kena sos. maknanya di satu sapukan aja atas ni. Ya, bungkus sini. Wah. Lepas tu perak asam lima. Perak asam lima. Kalau rasa pedas lagi tambah lado. Tambah lado. Saya bila tengok macam ni saya tak berani nak makan terus, tapi
InsyaAllah sekejap lagi saya akan cuba. Tapi ini kalau kita lihat, kalau macam tiram ni Kak, agak-agak dia selalunya kalau dijual di kedai berapa harganya ni? Kedakak ada satu set ada 4 ekor. 4 ekor besar RM45. Hui, berbaloi. Ya, 4 ekor besar-besar macam ni RM45. Ya, besar. Okey, sekejap lagi saya akan cuba Kak Kek. Ya. Okey, kita kembali ke kuah asam kita ni Kak. Okey, seterusnya tu. Ni sos dia. Campur. Okey Kak, yang dalam tu sos apa dah dicampurkan dengan cili kering semua Ada cili kering, sos dia juga. Okey. Tapi kita pekatkan awal tadi, campur sikit untuk nak siram dia. Dia siap lah. Baik, okey, selain daripada menu-menu yang ada di hadapan kita ni Kak Kek, apa lagi menu ada dekat Sujinda Cafe ni? Sujinda Cafe kita ada miang prah, ada daging harimau menangis. Yang famous dekat Kedakak. Okey. Makanan Thai lah. Banyakkan makanan Thai. Okey, kalau katalah mereka nak menjengah mungkin ada tak Facebooknya ke, Instagramnya ke, boleh kongsikan bersama dengan kami? Dekat Facebook boleh follow Suwalin Cina Cafe atau IG Suwalin Cina Cafe juga. Okey, kalau pergi Kelantan pergi kat Suwalin Cina Cafe Jalan Kuala Besar. Okey, jadi lokasinya kat mana tadi Kak? Jalan Kuala Besar. Jalan Kuala Besar. Ya. Agak-agak kalau macam ini ada kat Kuala Lumpur ni, saya kejap lagi saya dah pergi ni Kak. Okey, kita bercerita mengenai tiram tadi. Ini juga kita nak kongsikan satu kisah inspirasi di mana seorang ibu tunggal yang cekal, yang bangkit untuk mencari rezeki dengan mencari tiram dan kemudian menjualnya di pasar. Kita kongsikan kisah ini. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Itulah yang menjadi pegangan buat seorang ibu tunggal yang bekerja keras demi mencari rezeki buat keluarganya. Biarpun usianya telah hampir mencecah 60 tahun, namun itu bukan penghalang untuk Azizun Saad atau lebih dikenali sebagai Mama Julia untuk meneruskan pekerjaannya sebagai pencari tiram. Berbekalkan kudrat yang ada, dia mengakui dirinya berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun, iltizam untuk meneruskan hidup demi anak-anak menjadi titik tolak buat dirinya untuk sentiasa kuat. Saya bangkit, kena semangat untuk mencari rezeki bila saya tengok anak-anak. Kalau kata saya tak kuat, macam mana saya nak cari nafkah untuk anak-anak? Kalau saya tak cari, macam mana anak-anak? Bila mama pandang anak-anak, mama kena kuat. Kalau mama tak kuat, anak-anak mama nak makan apa? So, mama kena kuat. Meskipun mengetahui risiko tentang pekerjaannya, namun bagi ibu tunggal kepada 5 cahaya mata ini, dia perlu sentiasa berani berhadapan dengan sebarang kemungkinan ketika berada di laut, selain perlu sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Cabaran mencari tiram memang bahayalah sebab dalam air kita tak tahu macam-macam ada kan. Lepas tu cabaran dalam perniagaan kadang-kadang tak habis. Saya terpaksa kopek ambil isi, simpan dalam air. Lepas tu paket lain. Memang letih lah. Kadang ada masa hujan, ada masa ribut, ada masa bisnes slow. Kadang-kadang barang tu tak habis. Memang risiko lah. Nak beli ais lah, nak simpan ikan, nak simpan tiram apa semua. Memang mencabar lah. Kena kuat. Bijak mencari ruang dan peluang, dia juga aktif menggunakan platform media sosial bagi menarik pelanggan serta turut berharap agar perniagaan makanan laut berasaskan cengkerang miliknya dapat berkembang maju di masa hadapan. Impian dan harapan saya nak tengok anak-anak saya berjaya. Lepas tu saya nak bisnes saya berjaya, bisnes tiram dan hasil laut saya berjaya dan berkembang. Dan saya nak support siapa-siapa yang nak niaga tiram dan hasil laut. So, saya nak benda ni menjadi kenyataan.
Baik, semoga Mama Julia, pencari tiram tadi, terus cekal, terus tabah, terus mencari rezeki. Ternyata beliau seorang wanita yang hebat. Baik, di sini nampak tak? Okey, inilah tadi sos yang telah pun siap. Inilah dia udang galah masak sos asam, Kak Kay. Okey, jadi kita nak mengajak semualah berkunjung ke Suarin Jinda Cafe, dan kita lihatlah apa menu-menu yang ada di sana. Antaranya inilah yang cukup menarik. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Kay. Okey, terima kasih juga dia jauh datang ke Wanita Hari ini. Terima kasih sekali lagi. Okey, kepada para penonton, pastikan anda terus bersama dengan kami. Sekembalinya daripada berehat, kita akan bersama dengan Fiza Sabjan. Kabarnya sebelah ni ada Shell Out. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai penonton, apa khabar? Hari ini Fiza berada di JT Kuala Selangor, antara lokasi di mana di sinilah proses bermulanya antara nelayan-nelayan yang akan pergi ke lokasi tertentu untuk mencari cengkerang. Kebiasaannya kita makan cengkerang ini dah siap dimasak ataupun kita beli di pasar maupun di supermarket. Tapi macam mana agaknya cara untuk mereka nak mencari cengkerang ni? Susah ke tidak? Jadi hari ini Fiza nak bawa anda semua penonton-penonton bersama-sama dengan kami untuk melihat sendiri bagaimanakah proses untuk mencari cengkerang ini. Jom! Dari JT sehingga ke tengah laut ni mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit saja, dengan jarak dia lebih kurang 3 km. Jadi Fiza bersama dengan Pak Cik Kaha ataupun lebih mesra dipanggil Pak Uda, yang mana mengambil ataupun mencari kerang ni menggunakan teknik tangguk bergalah ataupun dalam bahasa nelayan dipanggil ho kerang. Tapi kalau zaman dahulu, Pak Uda kata kebiasaannya dalam tempoh 15 minit, 1 jam boleh dapat hingga 20 ke 30 kilo. Tapi setelah lebih kurang setengah jam kami di sini, ini hasil yang kami dapat. Ini juga mungkin kerana bila ramai orang yang tidak bertanggungjawab, yang banyak buang sampah dan sebagainya, bila ditangguk kerang tu, bukan saja kerang yang kita dapat, tetapi kita ada juga sampah. Selain daripada kerang, sebenarnya teknik yang dilakukan ni, mereka akan masukkan tangguk tu lebih kurang sedalam 2 meter. Jadi dalam tempoh 2 meter tu, apa yang ditangguk tu bukan saja kerang, sebenarnya ada juga siput, tiram dan apa sahaja hidupan-hidupan laut yang boleh kita dapati. Pak Uda, saya boleh cuba? Ya. Saya boleh cuba? Ya. Nak cuba? Okey, kosong hasil saya tak dapat. Ada seekor, ada sebiji kerang ni. Dan sebenarnya untuk makluman penonton, bukan mudah untuk mencari kerang. Berat, susah, panas dan dia mengambil masa sebenarnya. Jadi bila kita makan kerang tu, sebelum kita rasa harga dia mahal dan sebagainya, apa kata kita hargai keringat nelayan yang turun ke laut dan mencari cengkerang-cengkerang dan kerangan ni. Dapatlah sebiji ya. Kalau nak ikutkan dah terlebih lama. Berhenti sekolah dia masuk tentera, lepas tu meniaga, tak sedap juga turun ke laut. Tu tak pacik ikan lah. Zaman budak-budak pun pacik dia cari ikan jugalah. Panas berhujan tu dah semestinya. Kalau berangin pula kita tak boleh nak ni. Pasal susah kita nak buat kerja kan. Tergoyang sana, tergoyang kemari. Kadang-kadang terjatuh pun ada. Masa dia ada dulu, dalam setengah jam pun boleh katakan bukan kilo lah. Dulu kita kego ni, dalam 5-6 goni tu senang cari lah. Sekarang ni boleh dikatakan 2 jam baru kita dapat 20 kilo. Kadang 10 kilo. Kadang tak tentulah. Kalau kata air tu masih dalam lagi, kita boleh masa lama sikit kan, dapat 2-30 kilo. Jadi usaha kita ni sekarang macam ni, kita cari je di mana yang ada sikit, dapatlah 10-15 kilo untuk buat perbelanjaan harian.
Okey, ini antara hasil yang kita dapat sepanjang kita keluar untuk mencari kerang tadi. So selepas kita dah dapat kerang ni, kita akan bawa ke jetty dan di jetty ni akan ada proses seterusnya iaitu kita akan cuci dan asingkan kerang-kerang ni dengan daripada sampah-sampah dan juga daripada rumpai-rumpai ni. Okey, jom. Okey, selepas kita dah pun cari kerang tadi, dah bawa ke jetty, ini adalah proses pembersihan yang dilakukan yang digunakan kaedah konvensional iaitu menggunakan mesin gelung ni. Apa nama mesin ni, Cik? Pencuci kerang. Dan kemudian kerang-kerang juga akan dipilih menggunakan tangan. Saya bantu sekejap dia, tangan saya dah luka. Bukan mudah sebab kulit kerang ni kasar dan dia akan dipilih, diasingkan kerang-kerang ataupun sampah-sampah yang tadi kita dapat daripada laut. Selepas selesai proses ni, hari ni kami berkesempatan berjumpa dengan Datin Nur Fatin. Kabarnya Datin Nur Fatin ni merupakan penggemar kerang dan jual juga kerang-kerang dan cengkerang ni ya? Ya, betul. Okey, macam mana Datin boleh tahu lokasi ni? Di Kuala Selangor ni dia memang famous dengan makanan seafood kampung. Dia especially kat sini kerang. Dia barang-barang yang bercengkerang. Dia sini dia fresh. Kita cuba untuk bawa barangan daripada nelayan fresh direct ke bandar supaya orang bandar juga boleh merasa kesegaran daripada kampung-kampung dan nelayan-nelayan di jetty ni. Selain daripada saya menggemar hasil cengkerang, kerang dan sebagainya ni, di tempoh pandemik ni kami ingin menolong nelayan untuk membawa hasil laut diorang ke bandar. Satu perkongsian yang cukup menarik daripada Fiza Sabjahan. Saya kecil hati sikit, dia tak ajak saya pergi sana, tapi tepukan untuk gadis kerang WHI Fiza Sabjahan. Jangan, bukan saya seorang pergi, saya pergi dengan Syifa dan juga Ain yang edit story tu. Okey. Kita cakap tentang kerang ni kan. Sebenarnya lepas saya bersama rakan-rakan pergi ke lokasi, baru kita tahu sebenarnya yang bukan mudah untuk kita selalu beli kat pasar ataupun terhidang atas meja. Kadang-kadang kita komplain harga mahal dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan mudah untuk mendapat sebiji kerang pun. Jadi sebab tu Fiza katakan tadi, kita menghargai makanan-makanan laut ini. Kalau ada mahal sikit tu, rasanya kita perlu faham kenapa ianya mungkin sedikit mahal. Okey, bila cakap tentang cengkerang-cengkerang yang banyak di laut ni, ini yang juga ada di hadapan kita ini. Kita bersama dengan Hafizi Osman hari ini daripada My Shell Out. My Shell Out. Okey, boleh kongsikan apa menu kita hari ini? Okey, alhamdulillah hari ini menu kita yang ada di kedai adalah My Shell Out Original dengan My Shell Out Buttermilk, and then kita ada pelbagai ikan bakar, siakap, jenahak, everything semua ada. Cumanya hari ini kita nak bawa special untuk wanita hari ini. Kita nak ajar teknik pantas 5 minit siap. Okey. 5 minit mula dari sekarang. Okey, apa yang kita lakukan? So kita letakkan minyak. Dah ada? Dah ada. Saya tolong boleh? Boleh. Wanita kan? Masukkan semua je. Masukkan semua. Yes. Hebat. Ini bawang putih dengan cili padi. Masukkan terus. Daun kari. Okey. Ini telur masin. Telur masin ni kita rebus sendiri dan kita hancurkan. Ya, betul. Okey, baik. So, ini adalah chicken stock. Kita masuk satu. Kejap lagi penonton kita kat Facebook kan, masuk kan? Kejap lagi mesti dia ada komen. Okey, alright. Kuali non-stick tu janganlah pakai sudik apa? Sudik besi. Pakailah sudik kayu. Penonton-penonton, kita kat TV macam ni lah. Apa yang ada. Okey, masuk kan? So, ini adalah susu cair carnation. Susu cair susu cair apa-apalah kita boleh pakai susu cair. Kalau kita tak ada susu cair kat rumah, susu anak boleh? Apa-apa pun boleh. Boleh susu formula tu. Jangan susu ibu sudah. Jangan. Tapi kita ikut je ni susu cair ni nak dapatkan hasilnya ni. Okey. Okey kakak. And then kita masukkan chicken stock. Chicken stock. Chicken stock. Okey, jangan kalau orang salah tengok tu orang ingat tepung ke apa ke, chicken stock Chicken stock. Kemudian stok ayam. saya bantu kakak masuk gula. Gula secukup rasa ya. Okey, baik. So, kita masukkan
Ini ada ketam. Kita masukkan ketam. Okey, bermakna setiap daripada cengkerang-cengkerang ini kita kukus terlebih dahulu, betul Betul, kita kukus terlebih dahulu and then kita masukkan sebanyak mana yang kita nak. Okey, Hafizi, boleh tak Hafizi kongsikan kepada penonton-penonton kita? Ya. Kalau kita nak buat makanan berasaskan cengkerang-cengkerang ni kan, kebiasaannya lah yang sedap ni, berapa jenis cengkerang ataupun hidupan-hidupan laut yang sesuai untuk kita gunakan? Okey, untuk makluman anda, kita ada pelbagai jenis-jenis seafood. Yang pertama yang kita pakai adalah green mussel, udang segar, sotong segar, and then lala. Kita ada juga ketam, and then yang lain-lainnya macam scallop. Contoh scallop ni dia adalah add-on. So kita boleh masukkan untuk hiasan dalam menu makanan kita. Okey, kalau kata ada lain-lain scallop. Scallop. Scallop, yes, scallop. Sorry, scallop. Okey. Scallop. Okey, tapi mesti kan kalau kita tengok itu jenis-jenis tadi, kalau katalah nak tambah lagi, nak tambah tiram lah, nak tambah seafood lah, sesuai ke tidak agaknya? Okey, itu sangat sesuai. So kita boleh masukkan je ketam nipah ke dan apa-apa lagi seafood lah. Kecuali ikan lah macam kurang sesuai sikit. Oh, so bau untuk dia sedap. shell out ni memang ini yang majority kita akan bawa masuk lah selalunya. Okey, yang Fiza tengah buat ni butter apa tadi? My shell out buttermilk. Buttermilk. Okey, yang di hadapan kita ni nampak macam ada dah siap dah. Ini 3 minit je Farin. Ya, that's why. Untuk wanita hari ini kita nak bagi menu yang sangat simple dan sedap. Okey, kira saya abang try. Okey, kiranya kan kalau macam ibu-ibu yang bekerja, pagi-pagi sebelum pergi kerja tu mungkin dah boleh rebus dulu ataupun malam-malam kan. So balik kerja petang kadang-kadang dengan traffic jam dan sebagainya dah tinggal buat buttermilk saja. Ya, betul. Okey, ini menu pertama, Farin nak tanya menu kedua. Tadi saya tanyakan ni yang warna merah ni pula perisa apa agaknya ni? Okey, yang warna merah itu adalah sambal. Okey. Dia mashallah original more to sambal dan dia juga pedas. Kita ada cili kering, cili padi, belacan and everything dalam tu pelbagai lagi. Kalau best seller dekat Marshall Oat tu best apa? Seller dua pilihan ni yang paling top. Original dan juga buttermilk. Original ni dia tak pedas sangat. Semua boleh makan. Kanak-kanak boleh makan. Kabarnya baru je buka tapi dah pun tular. Sama juga macam Suarin Jinda tadi. Kalau yang Suarin tu dia tular di Kelantan. Tapi ni kabarnya tular juga di sekitar Selangor ni. Apa keistimewaan dan kelebihannya? Kalau boleh penonton-penonton kita mungkin teringin nak menikmati hidangan ni, boleh kongsikan media sosialnya. Okey, untuk kepada anda di luar sana yang nak cuba My Shell Out Original My Shell Buttermilk, anda boleh datang ke restoran My Shell Out di Seri Gombak. Dia punya landmark dia senang je. Belakang Maybank Seri Gombak ataupun Google with My Shell Out. MAII Shell OUD. InsyaAllah akan sampai di lokasi kita orang. Yang bestnya Kak, kita bukan sekadar jual My Shell Out je. Kita ada ikan jenahak bakar. Tiakak bakar petai, sotong bakar petai. Merah petai. Semua bakar-bakar semua macam-macam. Saya memang suka makan. Saya tolak batu dengan kayu je. Okey, jadi sambil-sambil anda penonton-penonton di rumah fikir-fikir kan apa antara menu yang nak dihidangkan seisi keluarga, sebab kita dah bagi anda beberapa pilihan pada hari ini dan sambil anda nak scroll-scroll Instagram tetamu-tetamu kita pada hari ini, kami juga nak kongsikan satu lagi perkongsian istimewa bersama dengan anda. Ini sebenarnya antara rangkuman yang telah pun dikongsikan oleh rakyat Malaysia di TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Ain. Kita saksikan. Nature Kerang. Aku inginkan hidup senang, aku inginkan hati tenang. Setiap doaku untukku, setiap doaku untukmu. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa.
Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Nampak tak? Siap pakai sarung tangan. Dia dah bersedia. Ada sesuatu kami nak kongsikan. Ya, tapi ada juga ramai orang komen di Facebook dan ada juga yang suruh cabar Fahrin makan tiram. Okey, kita nak buat cabaran tu sebentar lagi. Tapi sebelum tu sekali lagi kami nak rangkumkan sebab ada juga dalam kalangan anda yang mungkin terlepas pandang kan bagaimana mereka nak mengikuti perkembangan Instagram tetamu-tetamu kita pada hari ini. Menu kita yang pertama Fahrin daripada unclecrab.sa. Iaitu spicy creamy mussel Uncle Spices. Dan menu kedua kita pada hari ini ada macam-macam yang dibawakan dari Kelantan terbang datang ke Seri Pentas. Ada tiram yang Farid nak kena makan kejap lagi, mukbang, udang galah dan macam-macam lagi menu. Yang ni saya nak tambah je pasal Fiza kata Farid tadi sebut tak dia ni Farid. Mereka ni viral lah sebab tu jauh mereka datang ke sini bersama dengan tiram dan juga antara lainnya tu siput harimau tu menarik. Suaring Jinda Cafe. Kalau nak pergi makan beratur kena 3-4 jam. Ini pun viral juga. Ini baru je beberapa hari buka tapi dah mendapat sambutan daripada ramai rakyat di sekitar Selangor dan sebagainya sebab ramai yang komen yang suruh kita cover jemput datang ke studio. Jadi kita panggil lah. Ini dia daripada Myshell Oud. Okey. Dan kita dah pun sampai ke cabaran yang nak diminta oleh penonton. Farid pegang sendirilah kan sebab kita nak jaga SOP. Ini kan tak tahu. Okey, tapi bismillahirrahmanirrahim. Memang biasa makan ke apa? Makan saya seorang je. Awak makan dulu sebab nanti siapa nak cakap. Seorang kena pakai face mask. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada garpu tu. Izinkan saya. Okey, okey, cara dia macam saya memang suka makan ni tapi yang ini memang luar biasa sikit. Yang ini memang besar. Kakak, boleh ke tambah-tambah dengan sos? Boleh Dia memang cara dia tu. Tambah dengan sos tu macam saya buat tadi. Sos tu okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bersonoh tiram dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sos mana tadi? Woi. Alhamdulillah. Tambah sos yang mana Farid? Dia punya ni. Okey. Yang ini Fiza, saya ajar Fiza makan tadi. Fiza boleh ambil sikit daripada sini. Bawang goreng tu dan sedikit yang hijau. Dah ada bawang goreng kan? Tapi sebab saya punya garpu dah jatuh. Okey, ke awak nak yang saya dah siapkan? Okey, yang awak dah siapkan tu lah. Okey. Awak pakai face mask awak. Yang ini yang ni bersih lagi ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So campur dengan sambal ni. Kita saksikan wajah Fiza Sabjahan. Tolong close up dekat beliau. Saya make up penuh ke tak hari ni? Make up penuh Okey, kita nak bercakap pasal tiram ni. Awak lari ke sana nampak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bersanau ni. Tiram mentah ni ataupun tiram separuh masak ni tak semua orang yang mampu untuk memakannya. Ada rasa geli, ada yang okey. Sedapnya tiram dia fresh. Campur pula dengan sos hijau tu. Ada masam-masam sikit kan. Yang ini kalau tekstur dia tadi, bila kita gigit tu, dia memang macam orang kata juicy lah. Ni macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Ini patut kita ulang tayang ni. Nanti. Luar biasa. Terima kasih Fiza. Okey, dengan itu saya mengaku kalah je. Yang ini Fiza menang. Okey. Baik, selesai sudah cabaran kita makan tiram dan juga segala menu cekerang bersama dengan kami di Wanita Hari ini untuk hari Selasa ini. Dan esok kami akan kembali dengan topik yang juga cukup menarik juga. Betul ke Fiza orang kata cemburu tu tanda sayang? Orang lah cakap macam tu, tapi saya tak tahu. Kalau awak ada cemburu kat orang tu mana awak sayang dia ke? Sayang lah tu. Tapi cemburu ni Fahrin, kalau yang cemburu tanda sayang tu sikit-sikit okey. Tapi ada juga dalam kalangan masyarakat ataupun kes yang tular baru-baru ni yang mana cemburu juga boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini esok untuk ikuti perbincangannya. Baik, jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur